Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang isu yang menyayat hati seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan isu langgar lari seorang pelajar berumur 17 tahun. Kejadian itu menyebabkan hati rakyat Malaysia meruntun, jatuh dan amat kesal dengan kejadian tersebut. Ramai yang memberikan komen, kata mereka, keadilan harus ditegakkan. Tidak kiralah mereka pangkat apa, tidak kiralah mereka berstatus apa, dan tidak kiralah apa pekerjaan mereka, mereka harus dihadapkan ke mahkamah atas perbuatan kejam tersebut, kata mereka lagi. Netizen mahu kalau kes ini disiarkan secara langsung supaya semua rakyat Malaysia mengetahui perkembangan terkini dan semasa muktahir tentang isu langgar lari tersebut. Kita digemparkan dengan kejadian seorang pelajar berumur 17 tahun telah dilanggar lari oleh seorang polis yang berpangkat tinggi. Akhirnya hari ini hati semua rakyat Malaysia menjadi lega, kata penganalisis, apabila DSP didakwa bunuh pelajar. Bukan sekadar hanya langgar lari ataupun dengan tanpa niat, tetapi orang yang telah melanggar tersebut telah didakwa dengan dakwaan bunuh pelajar. Pegawai kanan polis berpangkat DSP yang terbabit dalam kes kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 5 pada Jumaat lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh. Pertuduhan terhadap Muhammad Nazri Abdul Razak, 44 tahun, dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun, dan jika dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah itu dihadapkan di hadapan Magistrate S. Puninta. Dia didakwa membunuh Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri, 17 tahun, di Jalan Taman Jati 1 dekat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati, Meru antara 12.05 hingga 12.40 tengah hari 15 Disember lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi, lapor Berita Harian Online. Pegawai kanan polis itu kelihatan tenang sepanjang prosiding, namun abang mangsa Zarul Fitri, 29 tahun, tidak dapat menahan sebab ketika pertuduhan dibacakan. Punita menetapkan 7 Februari depan untuk sebutan kes, sementara menunggu laporan kimia. Terdahulu dalam insiden yang berlaku pada Jumaat lalu, pegawai tersebut yang memandu Prodoa Ativa didakwa melanggar pelajar SMK itu yang sedang menunggang motosikal. Remaja itu maut di tempat kejadian selepas cedera di bahagian dada dan abdomen. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pegawai Pendakwa Raya Azlina Rashid, Ketua Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azrim Mamat, Timbalan Pendakwa Raya Wan Azimah Yaakob, Timbalan Pendakwa Raya Zainizam Abdul Aziz, Timbalan Pendakwa Raya Saiful Akmal Muhammad Said, Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani, Timbalan Pendakwa Raya JS Geta, dan Timbalan Pendakwa Raya Low Kien Hui. Dalam komen netizen di dalam ruangan Malaysia Kini, kata mereka, nak tunjuk dia ada kuasa lu tu, kesian budak tu, kata mereka. Prejudis, kata, dah jadi tren kebiasaan apabila anggota polis yang ke mahkamah berselubung kepalanya. Itu persoalan beliau. Saudara-saudara sekalian, semoga kebenaran dapat ditunjukkan dan kebenaran dapat ditegakkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling panas berkaitan dengan seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang kini bakal disiasat. Apa pula isunya kali ini? Dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Parti Bersatu makin hari makin malap, makin hari makin dalam masalah. Apabila seorang menteri menggesa supaya
Mas Emiryati disiasat berhubung isu dakwaan berkaitan MM2H. Apa cerita nih? Kita teruskan. Menteri Pembangunan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menggesa pihak polis menyiasat ahli Parlimen Perikatan Nasional PN kerana dikatakan menghasut. Ini selepas ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Emiryati Samsudin mendakwa Tiong mengumumkan warga China yang menyertai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H akan serta-merta layak mendapat status pemaustautin tetap PR. Kenyataan berbaur fitnah Mas Emiryati wajar dikenakan di bawah akta hasutan, katanya keterangan kepada poster yang dimuat naik oleh Tiong di Facebook semalam. Dakwaan ahli Parlimen PN itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas itu memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H yang kini dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan 5 juta ringgit ke dalam simpanan tetap yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% selepas setahun untuk membeli hartanah bernilai RM1.5 juta ke atas atau untuk tujuan pelancongan dan perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR selepas mereka mendapat pas MM2H mereka. Manfaat PR tidak ditawarkan kepada peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata, edisi khas MM2H itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan China. Bagaimanapun, dia berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada rakyat semua negara. Mas Emiryati dalam catatan di X pagi semalam mendakwa bahawa faedah itu khusus untuk warga China. Dengar cerita, YB Menteri Pelancongan buat announcement bagi warga negara China yang sertai dan dapat pas MM2H terus layak dapat PR. Wow, katanya. Selain menggesa dia disiasat kerana menghasut, Tiong dalam jawapannya kepada Mas Emiryati menuduhnya mencampur adukkan fakta dan menghasut perkauman. Program MM2H bertujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Malaysia dan terbuka kepada pemohon dari seluruh dunia. Kenapa Mas Emiryati mengelirukan orang ramai dengan mengatakan program itu hanya pemohon dari China sahaja? Adakah Mas Emiryati cuma merosakkan keharmonian kaum soalnya? Dia menegaskan bahawa pemohon MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Mas Emiryati pada Jun sambil memuji pengendalian Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu terhadap MM2H bertanya sama ada pentadbiran semasa sedang mengkaji bagaimana Thailand, Indonesia dan Singapura mempromosikan versi program mereka. Dia berkata, negara jiran lebih agresif dalam kenaikan pangkat mereka sambil turut menawarkan keperluan yang lebih fleksibel untuk bakal pemohon. Itulah dia, saudara-saudara sekalian, pengumuman daripada Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing yang menggesa Mas Emiryati disiasat isu dakwaan berkaitan MM2H. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.